ini cikgu akan bincangkan soalan objektif untuk ulang kaji tentang Bank Insurans dan Cukai ya. Untuk soalan yang pertama, jadi kita akan tuliskan hubungan antara XYZ terlebih dahulu lah. Jadi soalan telah memberitahu anda S berubah secara langsung dengan kuasa 2Y dan secara songsan dengan Z ya. Jadi ini adalah hubungan antara X, Y dan Z. Jadi kita tuliskan dalam bentuk persamaan dengan menggantikan nilai K. Okey, lepas tu kita boleh ganti masuk set yang pertama untuk nilai X, Y, Z untuk dapatkan nilai K. Y kita ganti 6 kuasa 2 per Z adalah 9. Jadi 9 adalah 72 bahagi 6 kuasa 2 adalah 36 sama dengan K. Jadi kita akan dapat K sama dengan 2. Lepas tu kita tuliskan dalam gantikan K masuk kepada persamaan. Kita akan dapat satu persamaan, iaitu menghubungkan S, Y dan Z. Jadi sekarang kita nak cari nilai P. Jadi kita gantikan S dengan P. Y kita ganti 3 kuasa 2 dan Z kita ganti 6. Jadi kita darab P sama dengan 2. 3 kuasa 2 sama dengan 9 bahagi 6. 9 darab 2, 18 bahagi 6. Maka kita dapat jawapannya sama dengan 3. Jadi ini adalah cara kita mendapat jawapan. Untuk soalan yang seterusnya iaitu soalan 2. Jadi kita akan mengulangi langkah yang sama. Okey, kita akan tuliskan M hubungan antara MM. Jadi kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Lepas tu kita gantikan M dengan N untuk mencari nilai K. Okey, lepas tu kita akan dapat K sama dengan 10. Okey, lepas tu kita gantikan dalam persamaan. Kita akan dapat hubungan antara MM adalah M sama dengan 10 punca kuasa N. Jadi sekarang kita nak cari pula nilai N besar apabila N sama dengan 64. Jadi kita gantikan N kecil ini sama dengan 64. Punca kuasa 64 sama dengan 8. Jadi selepas pemudahkan kita akan dapat 5/4. Jadi jawapannya adalah D ya. Untuk soalan 3 ini, jadi kita akan mengulangi langkah yang sama lagi. Okey, kita akan tengok dari soalan P berubah secara langsung dengan M. Okey, dan berubah secara songsan dengan punca kuasa 2A. Jadi punca kuasa 2A, jadi kita akan tulis P langsung dengan M dan secara songsan dengan A. Jadi kita akan dapat P sama dengan KM per punca kuasa 2A. Jadi kita ganti set ini untuk dapatkan nilai K. Jadi P sama dengan 5 sama dengan K 6 per punca kuasa 9. Jadi 5 darab dengan punca kuasa 9 sama dengan 3. K darab 6 pindah akan jadi bahagi. Jadi kita akan dapat K sama dengan 5/2. Okey, selepas kita dapat 5/2, kita ganti ini. P sama dengan 5/2 M per punca kuasa A. Jadi kita guna set yang kedua ini. Kita ganti P sama dengan 2. M sama dengan 4. Punca kuasa 2K A ini kita ganti K ya. Jadi punca kuasa 2K. Jadi punca kuasa 2K sama dengan
4 bahagi 2 kita dapat 2. 5 darab 2 10. 10 bahagi 2. Jadi kita akan dapat jawapannya 5. Punca kuasa K sama dengan 5. Jadi kita yang seterusnya, cikgu tulis di atas. Punca kuasa K sama dengan 5, maka K adalah 5 kuasa 2 sama dengan 25. Jadi untuk soalan metrik, untuk penambahan dan penolakan, kita akan ambil nombor yang pertama, tambah dengan nombor yang pertama. Contohnya 8 tambah 3 tolak 4 tambah 1. Jadi kita tuliskan 8 tambah 3 tolak 4 tambah 1, kita akan dapat jawapannya 8. Seterusnya, kita akan ambil 2 tambah 6, 8. 8 tolak 2, 6. 6 tambah 3 lagi. Okey, jadi kita ambil 2 tambah 6 tolak 2 tambah 3 lagi. Kita akan dapat jawapannya adalah sama dengan 9. Maka kita akan dapat 8 dan 9. Maka jawapannya adalah C. Untuk soalan ini, kita perlu darabkan masuk 2 ini ke dalam matrik terlebih dahulu. Okey, selepas didarab, kita akan dapat 1 darab 2, 2, 6 darab 2, 12. 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8. Maka kita tolak dengan negatif 1, 1, 0, 4. Okey, kita akan dapat 2 tolak 2 tolak dengan negatif 1. Kita akan dapat jawapannya adalah 3. Okey, seterusnya kita dapat 6 tolak dengan 1. Kita akan dapat 5. Okey, jadi jawapannya nampaknya adalah C. B ya, B. Kalau kita teruskan 12 tolak 0, 12 tolak 0, kita akan dapat 12. Dan 8 tolak dengan 4, kita akan dapat 4. Maka jawapannya adalah B ya. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kita akan melakukan perkara yang sama. 1, 5, 2, 7. Kita perlu darab masuk 3 terlebih dahulu untuk setiap nombor dalam matrik. Okey, jadi kita 3 darab negatif 3, kita dapat negatif 9. 3 darab 0, 0. 3 darab 2, 6. 3 darab 2, 6. Okey, lepas tu kita salin semula ini. Okey, sekarang kita nak tambah dan tolak. Jadi kita ambil 1 tambah negatif 9 tolak 5. Okey, 1 tambah negatif 9 tolak 5. Kita akan dapat 1 tolak 9 negatif 8. Negatif 8 tolak 5. Kita dapat negatif 13. Jadi seterusnya 2 tambah dengan 0. 2 tolak 1. 1. Okey, seterusnya 5 tambah 6, 11. 11 tolak negatif 3 akan dapat 14. Yang seterusnya lagi 7 tambah 6, 13. 13 tambah 2 lagi 15. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya adalah A ya. A adalah jawapan. Soalan ini adalah berkaitan dengan insurans hayat. Jadi untuk setiap kos 1,000, jadi dia perlu bayar RM1.91. Jadi jika dia bayar, jadi kita boleh guna nisbah untuk mengira. Jadi 1,000 adalah RM1.91. Jadi kalau dia bayar 191, maksudnya dia sini sebenarnya adalah 100 kali ganda. Maka dia perlu darab 100 kali ganda, iaitu 1,000 darab dengan 100. Jadi maka insurans kos premium yang perlu, jadi maka nilai muka insurans yang diberi ya adalah 100,000 100,000. Jadi jawapannya adalah C ya.
Soalan ini berkaitan dengan insurans perubatan. Jadi peruntukan deductible di sini bermaksud dia kena bayar sendiri ya untuk 10,000 setahun dengan had tahunan 100,000. Jadi maksudnya sekarang dia dimasukkan ke hospital 3 kali. Jadi untuk kali yang pertama kos perubatan dia adalah 20,000, maka dia kena bayar 10,000 sendiri. Jadi maksudnya syarikat insurans akan bayar dia 10,000. Jadi untuk yang kali kedua dia adalah 9,000 kan kos perubatan. Jadi maksudnya dia kena bayar sendiri, tidak ada klaim daripada syarikat insurans. Jadi untuk kali yang ketiga kos perubatan dia adalah 2,500. Jadi tiba-tiba 10,000, maka syarikat insurans akan bayar dia 15,000. Jadi jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans adalah 25,000. Jadi jawapannya adalah C ya. Untuk mengira cukai tanah pula, kita ikut keluasan. Semakin luas maksudnya semakin banyak anda bayar. Jadi keluasan yang diberi sekarang adalah 138. Jadi untuk 1 meter persegi dia akan bayar 32 sen. Jadi kita ambil 135 darab dengan 0.32. Jadi kita akan dapat 43.20. Ini adalah tentang nilai tahunan untuk sebuah kondominium di KL, iaitu dengan nilai tahunan adalah 33,600 ya. Jadi nilai tahunan adalah berdasarkan sewaan bulanan darab dengan 12, kita akan dapat nilai tahunan. Jadi untuk mengira, jadi ini formula dia, nilai sewaan darab 12 bulan kita akan dapat 33,600. Jadi untuk mengira nilai sewaan, jadi kita ambil 33,600 bahagi dengan 12, maka kita akan dapat 2,800 ya. Jadi maksudnya setiap bulan kondominium itu dapat disewa dengan harga 2,800. Jadi jawapannya adalah A ya. Ini pun tentang nilai tahunan untuk sebuah rumah di kawasan A. Jadi nilai sewaan untuk rumah itu adalah 6,000. Jadi 6,000 ini cukai pintu yang dikenakan adalah 2%. Jadi kita ambil nilai sewaan tahunan 6,000. Okey, kita darab dengan 2%. Ini adalah jumlah cukai yang perlu dibayar dalam setahun. Jadi selepas kita darab, maksudnya cukai pintu adalah 120. Maka dia perlu membayar cukai pintu sebanyak 120. Untuk soalan ini dia adalah tentang keserupaan. Jadi untuk keserupaan dia mempunyai nisbah sisi sepadan yang sama. Contohnya kalau kita tengok soalan ini, sisi yang sepadan untuk yang 5 cm sini adalah sama dengan 2,5 cm. Jadi kalau kita bahagikan, dia adalah kita akan dapat nisbahnya adalah 2. Jadi maka kita nak cari apa nilai S. Jadi untuk mencari nilai S ini, jadi kita kena S adalah 3 sebab 6 bahagi 3. 6 bahagi sisi sepadan dia adalah sini. Okey, iaitu 6 cm, 6 cm. Jadi 6 bahagi 3 kita akan dapat 2 juga. Jadi kita akan dapat nisbah yang sama, maka S sama dengan 3. Untuk soalan ini tentang kongruent. Kongruent bermaksud dia mempunyai nilai sudut dan sisi yang sama. Jadi kerana yang diberi dalam gambar raja ini adalah pentagon. Kalau kita mengira pentagon, sudut dalaman untuk setiap ini, dia adalah pentagon yang sekata sebab setiap sisi ini sama. Jadi kita ambil 5 tolak 2 darab dengan 180.
kita bahagi 5, kita akan dapat 108. Maksudnya setiap sudut dalaman ini adalah 108. Okey, jawapannya bukan C sebab C ini sudutnya berlainan, maksudnya dia sebenarnya sisi dia tidak sekata. Jadi untuk kongruent sisinya mesti sama. Jadi jawapannya adalah boy sebab setiap sudut dalaman adalah 108. Jadi jawapannya adalah B. Untuk ogive ini, kita nak cari tolak antara kuartil, maksudnya kita ambil Q3 tolak dengan Q1. Jadi nilai Q3 kuartil ketiga adalah 5.8 tolak dengan Q1 4, maka kita akan dapat jawapannya adalah 1.8. Soalan terakhir ini menunjukkan histogram. Jadi apakah jenis histogram ini? Okey, kerana dia rendah di sebelah kiri dan tinggi di sebelah kanan. Dia tinggi di sebelah kanan, rendah di sebelah kiri. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya dia akan pencong ke kanan. Jadi ini adalah pencong ke kanan. Jawapan cikgu ada kesilapan.